Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina al-mustafa rasulil amin wa imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم أما بعد. Buka majlis kita pada malam ini dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك
Pengerusi, Tuan Imam, seluruh panitia puasa masjid, hadirin dan hadirat, ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan izin, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk kita sama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi kita mempelajari, mengingati dan menghayati sirah perjalanan hidup junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita akan sentiasa terdorong untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hal dan juga setiap keadaan. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan juga taufik kepada kita untuk kita meneruskan ibadah kita yang telah kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita sentiasa istiqamah dalam melakukan ibadah dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi sebab untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita daripada kitab Sirah Nurul Yaqin, bermuka surat yang ke-49 yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, singgah di rumah sahabat, orang Ansar mengasihi Muhajirin dan persaudaraan Islam. Jadi selepas kita dah bicarakan tentang perbahasan yang lalu ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, baginda Nabi disambut oleh penduduk Madinah dengan sambutan yang sangat luar biasa yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah Madinah, menyambut seorang manusia yang belum pernah mereka bertemu, tak pernah jumpa, tetapi mereka beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana baginda Nabi sampai ke Madinah, mereka menyambut dengan menyebut tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib asyukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Ini yang kita selalu sebut setiap kali sampai bulan Maulid. Kita sebut, kita ulang apa yang disebut oleh para wanita, kanak-kanak dan juga para isteri dan suami keluar untuk menyambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebut bulan purnama telah terbit ke atas kami. Daripada tunggu Nabi lama dah untuk sampai ke Madinah. Min sanayatil wada', min saniyatil wada', dari daerah saniyatul wada'. Wajib asyukru alaina, wajib, kita wajib bersyukur. Ma da'a lillahi da', atas apa yang beliau dakwahkan pada agama Allah. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai Nabi yang diutuskan kepada kami, ji'ta bil amril muta', engkau datang membawa perkara yang wajib ditaati. Jadi nasyid ni disebut oleh penduduk Madinah, dan kita baca dan sebut pada setiap kali bulan Maulid. Dan tak mesti bulan Maulid baru kita sebut, kita boleh selalu baca untuk kita ingat, untuk kita bersyukur atas kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ingat, sebut untuk buat kita ingat Nabi. Sebab tu orang-orang yang berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghidupkan tempat-tempat mereka, surau-surau, masjid-masjid, pusat pengajian dengan qasidah-qasidah, nasyid-nasyid memuji dan memuja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Untuk apa? Untuk hadirkan rasa syukur atas kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita rasa kita boleh buat ibadah ni adalah atas dakwah Nabi. Dan kita boleh duduk dalam masjid, kita boleh duduk buat segala ibadah ni adalah atas usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata musannif rahimahullahu taala, belum ni dah. Kalau yang ni khulasah. Kalau kita Nurul Yaqin, penulis dia telah wafat. Yang ni kitab khulasah Nurul Yaqin ni masih ada. Telah berkata penulis dukhulur rasul sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi memasuki kota Madinah. Nuzuluhu wa hubbul ansaril muhajirin wa ukhuwatul islami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Ansar mengasihi orang Muhajirin dan persaudaraan Islam. Lamma dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah. Masuk saja dalam kota Madinah. Kana la yamurru bi baitin min buyutil ansar. Tidak ada satu pun rumah yang Nabi lalu. Bila Nabi masuk di kota Madinah tu, akan melalui banyak rumah-rumah orang Ansar. Maka kata penulis, tidak ada satu rumah pun yang Nabi lalu ke rumah mereka illa sa'aluhu an yanzila indah, melainkan mereka semua mempelawar baginda Nabi SAW untuk duduk di rumah mereka. Sampai semua pakai ajak duduk di rumah, kerana mereka tahu tentang keberkatan baginda Nabi SAW. Jadi kita pun itulah, kalau ada ulama yang main rumah kita, main ke tempat kita, kalau kita ada tempat yang selesa, kalau rumah kita kecil kan, tak ada tempat selesa tu, tak payahlah, takut orang tu tak selesa. Tapi kalau rumah kita tu kita ada bilik yang sesuai, kita ada tempat yang elok kan, ada bilik, ada aircon dan sebagainya, untuk kita bagi tetamu kita selesa duduk, maka alu-alukan, mai duduk rumah saya, mai duduk rumah saya. Sebab apa? Kita nak, satu, kita dapat faedah meraih tetamu, yang kedua dapat faedah mengambil keberkatan daripada orang alim yang datang ke tempat kita. Jadi para sahabat ni mereka tahu tentang memuliakan tetamu, iaitu tetamu yang paling istimewa, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya nak dapat keberkatan daripada Nabi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut da'uha fa innaha ma'murah. Nabi sebut biarkan unta ini berjalan, kerana ia mendapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Unta tadi yang bawa Nabi tu, dia bukan nak tarik tali ya, main kat rumah. Tapi Nabi kata biarkan dia, kerana dia akan berhenti pada tempat yang Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala dah tentu dah dia nak pergi rumah mana. Jadi unta tadi pun berhenti dan duduk di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu rumah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan unta tu pilih. Unta tu hanya melaksanakan perintah Allah. Yang tentukan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi unta tu hanya ikut arahan Allah dan dia berhenti di situ. Fa nazala 'inda Abi Ayyub Al-Ansari, baginda singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, fi duril asfali, dia memilih tingkat bawah, liyakuna arfaqa bizairihi, ia dilakukan agar lebih memudahkan untuk orang yang datang menziarahinya. Asalnya Abu Ayyub Al-Ansari dia risau, dia macam dia satu perasaan tak seronok bukan sebab Rasulullah duduk rumah dia, tapi sebab Rasulullah duduk di bawah, dia duduk di atas.
Dia rasa macam kurang beradab lah kan. Rasulullah ada kat bawah, dia duduk di atas dengan isteri dia, macam tak apa nak cantik. Tetapi permintaan bagi Nabi SAW untuk berada di bawah kerana apa? Kerana lebih mudah untuk orang mai ziarah. Jadi kalau kita buat rumah kita, rumah tamu dan sebagainya, kita buat dekat bawah, mudahlah bagi memudahkan tetamu. Kalau dia taklah segan, nak duduk atas, nak naik lalu kot bilik kita kalau segan. Buat rumah tamu, dalam rumah kita tu buat bahagian ruang tamu contohnya, masuk-masuk terus boleh masuk bilik tamu. Lebih-lebih lagi kalau orang-orang yang sering dia ziarahi oleh orang-orang lain. Duduk rumah kita orang ada main ziarah, jadi biar tempat yang duduk tu tempat yang sesuai lah. Jadi Nabi duduk di bawah untuk memudahkan orang-orang main berjumpa dan menziarahi baginda Nabi SAW. Wa qad kana al-ansar yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar sangat mengasihi kaum Muhajirin. Orang Ansar ni penduduk Mekah. Muhajirin Ansar penduduk Madinah, Muhajirin penduduk Mekah. Yang mereka berhijrah ke Madinah, dan orang-orang Ansar ni mereka sangat kasih kepada orang Muhajirin. Sebab apa? Sebab mereka tahu susah payah orang Muhajirin ketika mana hidup di Mekah bersama dengan baginda Nabi SAW selama 13 tahun, berjuang untuk mempertahankan agama, tak tinggal agama. Walaupun ditekan dengan pelbagai tekanan, tapi mereka tetap jaga agama, duduk dengan Nabi, pertahankan Islam. Walaupun tak ada kuasa, walaupun jumlah tak ramai, walaupun tak ada kekuatan, tapi mereka bertahan untuk mereka pastikan Islam itu dapat terus dipertahankan. Jadi orang-orang Ansar ni barunya masuk Islam, baru 3 tahun, baru 2-3 tahun masuk Islam. Jadi bila orang Muhajirin sampai ke Madinah, mereka sangat kasih kepada kaum Muhajirin, sehingga kan wa yu'thirunahum ala anfusihim, mereka mengutamakan kaum Muhajirin lebih dari diri mereka sendiri. Sampai sanggup, ada yang sanggup harta tu bagi duduk di rumah, main duduk di rumah, harta tu bagi separuh. Kalau kata ada duit 10,000, 5,000 untuk dia, 5,000 untuk Muhajirin. Ada yang sanggup sampai bagi isteri yang hijrah, tinggal anak bini yang tak mau ikut, duduk di Madinah, duduk di Mekah, dia bagi, dia ada 2 orang isteri, dia bagi seorang dekat Muhajirin. Sampai tahap tu bukan senang no? Nak bagi isteri bukan senang. Nak bagi harta ni nak bagi sikit pun sayang, ni bagi separuh daripada harta. Ada seorang yang tak mau, yang lain tu ambil lah. Yang tak mau sudah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dia kata tak apa. Dia kata tunjuk dekat aku di mana pasar. Pasar pula waktu tu bukan pasar Islam, waktu tu pasar Yahudi. Yang mendominasi Madinah pada waktu tersebut adalah Yahudi. Mereka ni orang cerdik, orang Yahudi ni orang cerdik. Jadi pasar-pasar pekan-pekan tu dikuasai oleh orang Yahudi. Dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia boleh masuk dalam komuniti Yahudi dan dia boleh jadi seorang usahawan. Itu orang bijak lah. Walaupun didominasi oleh orang Yahudi, tapi dia boleh masuk dan boleh berniaga sampai dia menjadi seorang usahawan yang berjaya. Hatta innahum tanaza'u fi nuzulihim, mereka berebut mempelawar kaum Muhajirin menjadi tetamu di rumah mereka. Fahakamul qur'ata bainahum, sampai terpaksa dilakukan proses undian, sampai kena undi. Duduk masa apa? Ni duduk masa apa? Pakat berebut nanti. Yang mai tu bukan yang sampai
200-300 orang kan. Yang mai tu hanya 40 orang. Tapi yang penduduk Madinah tu ramai. Jadi mereka terpaksa undi nak duduk rumah siapa. Kalau ni duduk rumah siapa, ni siapa nak pergi. Fama nazala muhajirun 'ala al-ansari illa bil qur'ah. Kena undi. Summa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ukhuwatan islamiyah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka dengan persaudaraan Islam. Allafta qulubahum, yang menyatukan hati mereka, yang menjinakkan dan menyatukan hati mereka, wa ja'alaha kasyai'il wahidi, sehingga menjadikan mereka itu seperti dipanggil apa? Syai', satu yang satu. Maksudnya jadikan mereka itu satu. Walaupun dua tapi jadi seolah macam satu. Seorang tapi macam dua orang tapi jadi macam satu. Maksudnya mereka berkongsi segala-galanya. Di ta'akhir ni, konsep ta'akhir ni tu, konsep mempersaudarakan ni, kongsi segala-galanya. Apa yang ada susah senang semua kongsi segalanya. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW kepada orang Muhajirin dan orang Ansar apabila orang Muhajirin sampai ke kota Madinah. Sebab apa Nabi buat lagu tu? Sebab Nabi nak memberikan kekuatan kepada orang Muhajirin. Orang Muhajirin ni dia pindah. Dia bukan bawa apa. Dia pindah tu selai sepinggang. Tak boleh harta-harta tinggal di Madinah tu, tinggal di Mekah tu semua tak boleh bawa. Mai pun siapa sembunyi-sembunyi. Kalau angkut dengan barang-barang buah-buah tak dah sampai. Macam mana orang sekat, orang bunuh betul je. Jadi sebab tu mereka kena hijrah, tinggalkan segala harta-harta mereka di Mekah. Mereka datang ke Madinah dalam keadaan tidak mempunyai harta. Jadi Nabi nak berikan mereka itu kekuatan untuk hidup di tempat yang baru dengan segala kekurangan. Maka Nabi satukan mereka dengan orang-orang Ansar. Baik. Wa hijratun al baiti ma'al mustad'afina wa aslul qunuti wa hubbul Madinah. Keluarga Nabi SAW berhijrah bersama dengan golongan yang lemah, permulaan qunut dan demam Madinah. Lamma istaqarra Rasul SAW bil Madinah, bila Nabi dah menetap di Madinah, Nabi SAW menghantar utusan untuk membawa keluar kaum keluarganya yang masih berada di Madinah. Waktu Nabi berhijrah ke Madinah, ada lagi beberapa orang ahli keluarga Nabi yang belum lagi berhijrah, masih duduk di sana. Antaranya siapa? Sayyidina Ali yang belum lagi. Antaranya anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Sayyidatina Asma. Antaranya Sayyidina Abdullah, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu antara yang belum lagi berhijrah ke Madinah, kerana mereka melaksanakan beberapa tugas yang diarahkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi fakharaja ma'ahum Abdullah ibnu Abi Bakr. Jadi yang tinggal tadi ni, yang masih datang di sana, mereka berhijrah dengan Sayyidina Abdullah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia pun ikut Sayyidina Abdullah untuk datang ke Madinah, keluar daripada kota Mekah. Wa qad mana'a al-musyriku Makkah ba'd al-mustad'afin min as-safar. Orang-orang musyrikin Mekah bila dia tahu, dia pun dapat kesan kata ada orang lemah daripada orang Muhajirin ni nak mai ke Madinah, mereka telah menyekat di tengah jalan. Wa 'azzabuhum 'azaban alima, dan sebahagian daripada mereka diazab dengan azab yang pedih. Yang mana yang kuat ni faham? Macam Sayyidina Abdullah, ahli keluarga Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia faham mana yang ada kekuatan ni, yang
boleh disimpan. Tapi ada sebagian yang lemah-lemah ni dia pun kena tangkap dan kena siksa dengan penyiksaan yang pedih. Maka ketika mana Nabi tahu keadaan tersebut, fakana ar-rasulu yad'u lahum fi witril isya'i wa salatis subhi ba'da ar-ruku'i wa qablahu, wa hadha aslul qunut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepada mereka dalam solat witir dan solat subuh, selepas rukuk dan sebelumnya. Dan inilah asal pensyariatan qunut. Jadi Nabi doa ni waktu mana? Waktu solat witir. Kita dah baca witir tu, baca qunut solat witir tu, tu asalnya adalah doa Nabi kepada penduduk Mekah yang mereka itu disiksa oleh penduduk Mekah, orang musyrikin Mekah yang mengazab dan mensiksa Mekah. Dan ada dua cara membaca doa qunut. Disebut yang pertamanya dibaca selepas rukuk, dan itu yang diamalkan oleh kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan mazhab kita baca qunut pada waktu subuh dan witir 15 Ramadan dan ke atas. Dan ada dalam mazhab yang lain dibaca sebelum rukuk. Saya pernah ikut Syekh dulu pergi musafir ke Aswan, salah satu wilayah dalam negara Mesir. Di situ dia pun mengamalkan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia sembahyang subuh, dia baca qunut juga. Tapi dia baca sebelum rukuk. Itu dalam sebahagian pandangan dalam mazhab Maliki. Jadi kita ikutlah. Jadi dua lah, boleh baca sebelum rukuk dan selepas rukuk. Tapi dalam mazhab kita lepas rukuk lah, tak boleh kita baca sebelum rukuk. Sebab itu pandangan dalam mazhab lain. Jadi Nabi doa lah. Kita pun macam tu juga. Kalau ada saudara-saudara kita yang disiksa, yang berhadapan dengan musuh, kena serang ke, kena siksa ke, kena tawan ke dan sebagainya, maka kita digalakkan untuk kita buat qunut, khusus kita doakan kepada saudara-saudara kita yang contoh macam dulu di Palestin, di Syria kan, yang kena serang, maka disunatkan untuk kita baca qunut, buat doa qunut. Bila kita sembahyang subuh tu, kita baca doa qunut, kita dah baca, kemudian kita tambah doa untuk mereka. Wa asaba katsiran minal muhajirin humma, ramai di kalangan muhajirin yang terkena penyakit demam. Demam ni kalau dalam ni disebut demam perantauan. Maksudnya mungkin teringat lagi kot, teringat kampung lagi. Jadi hati itu masih lagi tak tenang. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu yamquluha, baginda Nabi mendoa, memanjatkan doa kepada Allah agar memindahkan penyakit itu ke tempat lain. Fastajaballahu du'ai, maka Allah segera memakbulkan doanya. Jadi penyakit ni pun dia makhluk. Penyakit ni pun dia makhluk. Maksudnya dia boleh dibuang. Banyak kalau kita baca dalam riwayat cerita Nabi membuang penyakit pada sahabat ni banyak. Nampak macam kita kata macam ambil tu buang kan. Lepas tu kalau kata ada orang buat rawatan yang kita rasa macam rawatan, selagi mana dia tidak melanggar perintah syarak ataupun kaedah-kaedah yang dibenarkan oleh syarak, maka tak ada masalah. Lain kalau dia buat jampi, mampu-mampu kan, baca mantra-mantra, benda-benda yang tak sepatutnya, tu tak boleh lah. Tapi kalau dia baca Quran, dia baca ayat-ayat, kemudian dia buang penyakit, tak ada masalah kan. Benda tu bukan syirik pun, tak ada masalah. Tak mesti kena makan Panadol untuk bagi lega demam, tak mestinya kena ambil ubat ke hospital untuk bagi lega penyakit. Maksudnya dengan doa pun boleh hilang. Cuma kita nak yakin tak yakin dengan doa tu. Dia banyak doa nak bagi lena pun. Saya tak sampai. Saya biasa tengok ada kawan tu, kawan ni dia kena gangguan.
Dia tu tak lena sampai berapa hari tak lena. Dia main-main tu dia baca satu ayat masih tak ingat lah ayat apa. Dia baca-baca dia mula tangan dia sapu muka lena. Dalam tu tak lena. Jadi tak ada masalah. Untuk menyembuhkan penyakit boleh dengan sebab doa. Jadi kita kalau ada orang sakit, kita jangan berat dulu, kita dah doa. Kita doa, ya Allah, sembuhkanlah penyakit dia. Kalau dia tak dengar pun tak apa. Tak semestinya kita duduk di depan dia. Kalau duduk di depan dia, elok kita doa. Kerana dengan doa tu akan menyenangkan hati dia. Kalau seronok kita doakan. Tapi dia orang sakit macam doa, ya Allah, kan sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, berilah kesabaran kepada dia untuk menanggung kesakitan ini, ya Allah. Kita doa. Orang yang dengar tu, kalau kita orang doa kat kita rasa apa? Seronok. Sama juga kalau kita bicara orang, kita doa, baca kuat, bagi dia dengar. Bahasa Melayu pula kita baca, maka akan memberikan satu kekuatan, aura positif untuk dia lawan dengan penyakitnya. Sebab ada orang setengah dulu dia kena penyakit, dia down tu kena penyakit tu. Ada seorang kawan kami dekat Kedah, rumah saya tu sikit kot setahun tu kena sakit buah pinggang stage 3 kot dia. Dah maksudnya agak kritikal lah. Dengar stage 3 tu terus dia kata macam dengar kena hukuman gantung. Macam dah habis macam soalan dah lah umur muda lagi kan, mau 3 bulan duduk sihat elok tiba-tiba. Jadi kita bila kita pergi jumpa, kita kena bagi semangat lah. Bagi semangat, kata tak apa, insyaAllah ada harapan lagi, Allah Ta'ala bagi sembuh. Ada orang lebih teruk lagi, sakit ni Allah Ta'ala nak bagi apa dosa, kita bagilah, bagi kata di samping tu kita doa dekat dia, doa supaya Allah berikan kesembuhan. Jadi Nabi SAW doa supaya demam tadi itu pitau tak lain. Jadi Allah Ta'ala pindahkan demam tadi ini pitau lain, maka semua penduduk Madinah, golongan muhajirin yang demam tadi ini lega. Kita pun boleh doa dekat anak kita yang demam, ya Allah, kau pindahkanlah sakit demam anak kau ni pergi tempat lain. Jadi kalau Allah Ta'ala nak makhluk boleh. Tapi kalau kita rasa tak orang nak yakin lagi, kita ikhtiar lah dengan bagi makan ubat. Tapi bukannya kita bergantung dengan ubat tu. Tu pun kena jaga juga. Bukannya ubat tu yang memberi kesembuhan kepada anak kita. Ubat tu hanyalah alat atau ikhtiar untuk kita bagi anak kita sembuh. Yang bagi sembuh tu tetap Allah Ta'ala. Sama lah doa tadi pun bukan doa tu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Allah yang memindahkan demam tadi. Ubat tadi hanya sebab untuk anak kita sembuh daripada penyakit. Baik. Jadi doa lah. Kalau sakit doa, jangan lupa doa. Kadang-kadang kita lupa doa. Kita duk nampak ubat, kita nampak usaha-usaha yang lain, sehingga kita lupa tentang doa yang menjadi salah satu sebab untuk lega daripada penyakit. As-sanatul ula min al-hijrah. Tahun yang pertama daripada hijrah. Bina'ul masjid syarifi, bad'ul azani, azanu fajri ramadana, azanul jumu'ah. Itu pertama apa yang Nabi buat. Bila Nabi dah sampai ke Madinah, Nabi duduk di Madinah, apa yang Nabi buat pada tahun yang pertama? Baik, sebelum tu saya nak baca sikit lah. Ada beberapa perkara yang disebut dalam kitab Manhaj Haraki di Siratin Nabawiyah, Dr. Munir Warban. Dia dalam kitab ini banyak dicerita tentang apa yang berlaku lepas pada satu-satu peristiwa tu, apa yang berlaku di antara para sahabat dengan Nabi SAW. Dia banyak berlaku dialog sembang di antara para sahabat dengan Nabi. Di antara yang berlaku selepas daripada Nabi dah sampai ke Madinah, ada beberapa orang daripada Bani Salim. Dia pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi dah duduk di Madinah, dah sampai Madinah, dia pernah berjumpa dengan Nabi. Maka ada seorang sahabat baginda Nabi SAW
beritahu kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, kami ada bilangan kekuatan, kami ada senjata, kami ada qabilah yang kuat. Main jumpa dengan Nabi, main mengaku di hadapan Nabi, mereka nak duduk bersama dengan Nabi, nak berjuang, berjihad bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Ini waktu Nabi mula sampai. Dan mereka sebut apa? Nahnu alladhi bay'u Muhammadan. Kami ini orang yang berbay'ah, kami ini orang yang berjanji setia bersama dengan baginda Nabi SAW ala al-jihadi ma baqina abada, untuk berjihad bersama dengan baginda Nabi SAW selagi mana ada hayat dalam diri kami selama-lamanya. Maksudnya Nabi sampai saja, golongan Ansar yang duduk di Madinah ni terus berjumpa dengan Nabi, beritahu dengan Nabi, kata kami akan duduk dengan Nabi, berjihad dengan Nabi sampai ke akhir hayat kami. Di satu keadaan yang kita sendiri kena ada bina dalam diri kita, kena bina perasaan tu, ada bina keinginan tu. Kerana para sahabat Nabi, golongan Ansar ni, mereka duduk di Madinah, mereka tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi mereka ada satu perasaan untuk bergabung dan bersama dengan Nabi, berjihad bersama dengan Nabi. Nabi sampai saja ke Madinah, mereka terus jumpa dengan Nabi, ikrar depan Nabi, kata kami akan berjuang bersama dengan Nabi. Maka kita pun, tuan, ibu dan ayah sekalian, satu masa kita akan berjumpa dengan anak cucu Nabi SAW. Kalau bukan kita, mungkin anak cucu kita lah. Di akhir zaman ini kita akan bertemu dengan anak cucu Nabi yang akan menjadi pemimpin kepada kita, yang mana Nabi sebut dia adalah daripada keturunanku, namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Namanya Muhammad bin Abdullah, daripada keturunan baginda Nabi SAW, yang dia akan memimpin umat Islam untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Jadi sebelum dia sampai, kita ni kena dah bina dah kekuatan diri kita untuk kita pergi berjumpa dengan dia dan berhadapan dengan dia kalau dia dah sampai. Sehingga kan Nabi sebut, kalaulah dah sampai masanya diseru kepada kamu untuk bergabung dengan khalifah yang terakhir yang disebut sebagai Al-Mahdi, maka kamu kena pergi bergabung bersama dengan dia walaupun terpaksa merangkak di atas ais, dalam apa jua keadaan. Jadi nak sampai masa tu kita tak tahu, mungkin dekat dah, mungkin jauh lagi, kita tak tahu. Tetapi untuk kita menggabungkan diri kita seperti mana para sahabat golongan Ansar yang menggabungkan diri mereka dengan Nabi ini adalah orang-orang yang telah membina diri mereka dengan ruh, dengan semangat, dengan jihad untuk bersama-sama perjuangan baginda Nabi SAW. Jadi jangan hanya sekadar tunggu. Ada orang dia kata tak apa, tunggu nanti main, nanti dia main, ni kita bergabung. Dia tak boleh, tak cukup dengan tunggu. Dia kena bina kekuatan tu, kena bina ruh kita, kena bina semangat kita, kena bina. Jadi nak dapat kekuatan, nak bina semangat ni, dia kena buat kerja. Bila dia ada baru dia rasa semangat tu, dia rasa roh perjuangan tu, dia ada. Kalau kita setakat duduk saja, dia tak main. Dia kena buat. Kerana kekuatan kita, semangat kita tu dibina dengan pengorbanan, dibina dengan kerja kuat. Lama-lama dia akan bina satu keinginan untuk kita berjuang untuk mempertahankan agama. Jadi itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang berada di Madinah. Bila Nabi main saja, mereka terus jumpa dengan Nabi, berjuang dengan Nabi sampailah mereka wafat, mereka syahid fi sabilillah bersama dengan baginda Nabi SAW. Baik, sikit lagi lah.
Fi sanatil ula min al-hijrah bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidahu syarifa wa qad 'amila fihi bi nafsihi liyuraghiba al-muslimina fil 'amal. Pada tahun pertama daripada hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjidnya yang mulia. Sebelum masuk ke Madinah, Nabi bina Masjid Quba, iaitu luar Madinah. Itu belum masuk Madinah. Bila masuk Madinah, Nabi bina masjid yang pertama, iaitu Masjid Nabawi. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri yang melakukan kerja-kerja pembinaan supaya menggalakkan orang-orang Islam yang lain turut membantu membinanya. Ini contoh yang Nabi tunjuk. Bila kita nak buat satu kerja, kita jangan suruh orang saja. Kita sendiri kena buat. Nak buat apa-apa lah, ajak orang gotong royong, kan, main cuci masjid, cuci kubur apa. Kita suruh, main esok semua makan main ramai-ramai tau. Kita berhidup rumah, dapat apa. Maksudnya kita mai tu buat sama-sama. Itu adalah untuk memberi semangat kepada orang lain. Sama kalau kita jadi bos, kita jadi ketua. Bila kita jadi bos, nak bagi semangat kepada pekerja kita sendiri kena buat, kena turun buat. Barulah anak buah kita tu, dia respect dengan kita, dia akan buat kerja bersama-sama kita. Itu dipanggil leader. Ini ciri-ciri kepimpinan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita jadi leader, jadi ketua, maka kita kena tunjukkan contoh kepada anak buah kita, barulah anak buah kita akan ikut. Jangan kita duduk keluar bagi arahan, bagi arahan kau ni, kita tak buat apa. Itu bukan contoh yang ditunjukkan oleh Nabi. Nak buat masjid, Nabi sendiri yang pergi buat. Orang lain bakal ikut untuk sama-sama membantu Nabi SAW. Dan tapak masjid tu adalah tapak rumah dua orang anak yatim yang Nabi beli kepada mereka. Nabi tawar, ada tawaran yang Nabi tawar kepada mereka, dan akhirnya mereka nak bagi kat Nabi. Tapi Nabi tak mau. Nabi kata aku nak beli. Dan Nabi beli dengan harga 10 dinar. Dan duit 10 dinar tu bukan duit Nabi. Duit siapa? Duit Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita nak buat ni konsep yang Nabi buat. Sebab tu dulu ni saya sebelum buka sekolah, saya segan kan nak minta duit orang, nak buka sumbangan apa. Dia segan. Tapi bila sampai satu masa tu mengajar dan sebagainya, kita faham. Sebenarnya konsep infak ni bukan benda yang patut dimalukan untuk kita sebarkan. Kerana setiap satu benda baik yang Nabi nak buat, Nabi akan bagi tahu kepada para sahabat, maka para sahabat akan berlumba-lumba untuk bagi. Nabi kata, jom kita nak pergi perang. Siapa nak infak? Maka sahabat nak infak. Ni kita nak buat masjid. Nabi kata, jom. Siapa nak infak? Maka sahabat pun keluar duit. Nabi nak buat masjid. Nabi yang deal dengan kawan tu untuk beli tanah. Kemudian bila nak bayar, siapa nak infak? Saya nak bakal keluar duit 10 dinar, maka bayar. Jadi konsep infak ni adalah satu konsep yang telah pun diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi manfaatnya adalah manfaat umum. Tak boleh manfaat peribadi. Buat infak untuk buat rumah nyari, itu tak boleh. Kita kutip dana infak adalah untuk manfaat masyarakat. Itu tak apa. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau cari untuk diri sendiri, dia tak boleh. Wa fiha syuri'al azan. Skor-skor dekat situ. Nanti kita akan sambung bagaimanakah syariat azan itu disyariatkan untuk diamalkan oleh umat Islam, dan siapakah yang mula-mula sekali melakukan azan, dan macam mana azan subuh itu dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Dan insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Baik, jadi
sebagai kesimpulannya sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, untuk kita melakukan sesuatu perkara, khususnya dalam kita nak membina sesebuah negara dengan kekuatan yang sebenar, maka perlulah kita mulakan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu kita kena mempersatukan hati-hati manusia. Itu tak dapat tidak. Bila Nabi mai ke Madinah, itu benda mula Nabi buat, mempersaudarakan umat Islam. Allafta baina qulubahum. Nabi menyatukan hati-hati orang-orang Islam. Selagi mana hati-hati orang Islam tidak bersatu, selagi mana hati-hati orang Islam ni berpecah belah, maka selagi itulah umat Islam itu tidak dapat membangunkan agama. Jadi sekarang ni kita berada dalam fasa-fasa umat Islam berpecah belah. Jadi kita ni kena jadi ejen penyatuan, menyatukan umat Islam. Mungkin kita tak boleh nak satukan 100%, tapi kena mula dengan 30%, 50%, naik 80%. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk menyatukan umat Islam. Yang kita fikir kekuatan Islam ni dapat dibina dengan kekuatan orang bukan Islam. Mungkin kita boleh dapat kuasa, tetapi itu bukan kekuatan sebenar. Banyaklah contoh-contoh negara-negara yang dibina dengan kesepakatan dengan orang bukan Islam. Akhirnya apa? Akhirnya Islam itu akan hancur. Bacalah dalam sejarah banyak kalau kita baca sejarah yang dulu, sama ada pada zaman Khilafah Abbasiyah ataupun pada kerajaan Khilafah Utsmaniyah, masa kegemilangan kota Baghdad ataupun masa kegemilangan kota Andalus ataupun kegemilangan Istanbul, ada beberapa kisah yang menceritakan kesepakatan dengan orang bukan Islam ni akhirnya akan memberi kehancuran kepada umat Islam sendiri. Bukan kata tak boleh pakat tak, tapi dominasi dalam kesepakatan tu, dominasi dalam pakatan tu mestilah didominasi oleh umat Islam. Bukan kata Islam ni menolak kesepakatan, tidak. Tetapi kalaulah kekuatan kita itu lebih kecil daripada kekuatan orang yang bukan Islam, maka kesannya kepada Islam itu adalah tidak baik. Jadi kita kena satukan hati-hati orang Islam, dan kita kena bersama dengan orang Islam, orang bukan Islam yang tidak menentang Islam. InsyaAllah Islam akan kembali untuk menguasai bumi ini, untuk kita sebarkan keadilan kepada orang-orang bukan Islam. Jadi itulah asas yang Nabi bina, dan akhirnya negara Madinah itu dapat diwujudkan dan membina kekuatan yang sebenar. Bila negara Madinah sudah dibina, diwujudkan dengan kekuatan yang sebenar, mailah musuh-musuh dalam selimut, mai golongan munafik, mai Yahudi yang mengkhianati perjanjian, mailah Pakatan Ahzab, mailah tentera Rom, mailah tentera Parsi, semuanya dapat dikalahkan oleh baginda Nabi SAW. Asasnya adalah kekuatan Islam itu dibina dengan penyatuan hati-hati orang Islam, kemudian bina dengan kefahaman Islam, kemudian bina juga dengan ruh jihad untuk berperang mempertahankan Islam. Akhirnya Islam akan naik dengan megah untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Jadi itulah yang sikit sebanyak yang saya boleh kongsikan daripada kisah baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah dan membina negara Madinah pada tahun yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk kepada fasa-fasa yang berikutnya, yang banyak lagi yang kita dapat ambil pengajaran daripada kisah perjalanan hidup baginda Nabi SAW. Bukan sekadar nak dengar macam mana kisah hidup Nabi, tapi kita nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran, nak mengambil pedoman, nak ambil jadikan sebagai salah satu daripada jalan hidup kita untuk kita berhadapan dengan fitnah-fitnah, berhadapan dengan ujian yang kita bakal hadapi di akhir zaman.
Mudah-mudahan Allah beri taufik, beri hidayah kepada kita untuk istiqamah dengan pengajian, untuk istiqamah dengan ibadah, istiqamah dengan para ulama, istiqamah dengan kepimpinan yang hendak meninggikan Islam, sehingga kita mati bersama-sama dengan agama Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.